Hello, selamat pagi murid-murid Cikgu Stella. Apa khabar pagi ini? Baik, kita berjumpa lagi. Kali ini Cikgu Stella merakamkan video cikgu sendiri pada kali ini disebabkan saya ingin menerangkan berkenaan cara kita nak mengukur. Dalam video kali ini, Cikgu Stella akan mengajar murid-murid berkenaan dengan panjang, cara nak ukur panjang, cara kita nak menimbang objek dan juga cara kita nak mengukur sesuatu cecair. Murid-murid dah tahu macam mana ukuran-ukuran yang sesuai pada kelas yang lepas. Jadi untuk panjang kita ada dua unit yang selalu digunakan, iaitu sentimeter dan juga meter. Kalau meter tu biasanya untuk benda objek-objek yang panjang lah. Contohnya kelas, berapa meter, langsir. Tingkap kan panjang kan. Berapa meter, panjang panjang padang bola, jalan raya, dan yang lebih panjang lagi nanti kita ada unit yang lain yang cikgu tak akan sentuh di sini. Baik. Untuk latihan pada yang minggu lepas tu, saya dapati beberapa murid melakukan beberapa kesilapan dalam mengenal senggatan. Dekat sini, saya akan terangkan semula di sini ada senggatan. Dalam pembaris untuk panjang kita ada garisan. Garisan tu kita namakan senggatan. Senggatan ni lah yang menentukan berapa nilai satu garisan. Contoh bagi pembaris seperti ini, dia tak ada garisan yang kecil-kecil. Tapi biasanya kalau pembaris yang ada kecil-kecil tu, kita balik kepada minggu lepas punya kelas. Dalam buku aktiviti sebab saya nak lihat buku aktiviti sekejap. Saya rasa yang ni. Terlihat yang ni 100 muka 125. Murid-murid lihat dekat sini kalau nak tengok dekat sini, ini pembaris yang ada senggatan yang macam dalam buku teks tu kan. Satu garis. Sekejap saya nak ni dan juga saya nak whiteboard. Sekejap. Murid-murid lihat dekat sini. Baik. Cuba kita tengok gambar tadi Akan ambil gambar ni untuk kita dapat belajar bersama macam mana kita nak tahu panjang. Saya letak dalam whiteboard saya. Yang ni yang saya dapati bila saya semak jawapan murid banyak yang silap di sini lah. Garisan ni dia kata nyatakan nilai satu senggatan. Satu senggatan ni yang garisan ni so dekat sini pertama sekali kita kena lihat dia punya simbol dalam pembaris tu. Pembaris ni yang nombor itu, yang nombor yang timbul ini adalah dalam unit sentimeter. Tu sebab dia mula dengan sentimeter. Unit dia sentimeter. Bermaksud dari sifar ke 1, maksudnya kita kena tolak lah. Dari garisan senggatan ni ke senggatan ni. 1 tolak sifar bersamaan dengan 1. Betul? Bermaksud panjang dari senggatan ni ke senggatan ni, maksudnya 1 senggatan. Ini dikira sebagai 1 senggatan. Sini ke sini 1, sini ke sini 2. Jadi kalau kita nak 1 senggatan sahaja, bermaksud berapa panjang untuk 1 senggatan ni? So 1 tolak sifar sama dengan 1 kan? Bermaksud 1 cm lah 1 senggatan. Jadi kalau dia ada 5 senggatan, 1, 2, 3, 4, 5 bermaksud 5 cm. Murid-murid? Baik. Di sini pula. Di sini yang B ni,
yang B. Walau, okey, yang ni berbeza ya, berbeza dengan yang di sebelah A ni. B ni tak sama sebab B ni tak sama dengan A. B ni dia ada yang kecil-kecil ni. Ini juga adalah senggatan juga. Okey. Tapi untuk nak dapat kepada satu ni yang panjang ni, yang ni. Biasanya ini adalah pembaris pengukur untuk macam mana untuk nak jahit kain. Okey. Pita pengukur. Ini kita panggil pita pengukur. Okey. Dia yang panjang ni baru 1 cm. Dan untuk mendapat 1 cm dia ada senggatan yang kecil ni. So murid-murid kena lihat berapa satu senggatan ni. Berapa satu senggatan. Untuk mendapat 1 cm berapa senggatan yang ada. Okey, mari kita kira. 1, 2. Okey, mula dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Okey, mula dari hujung sebenarnya ni ya. 1, 2. So dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini ada 10 sebenarnya. Nak dapatkan satu ni ada 10 senggatan ataupun 10 garisan. Okey, jadi macam mana untuk kalau satu garisan? Okey, berapa sentimeter? Jadi dekat sini 1 sentimeter ni ada 10 garis. Okey, 10 garis lah saya nak cakap garis ya, bukan kalau senggatan tu panjang sikit. So saya kata 10 garis atau senggatan ya. Okey, saya kata senggatan lah sebab dia punya ni senggatan. Okey. Senggatan dia ada 10. Kalau saya nak satu senggatan sebab dia kata dia nak satu je. Okey, macam mana? Berapa sentimeter? Jadi saya akan bahagikan 1 sentimeter ini bahagi dengan 10. Okey. Bahagikan per 10, betul tak? Okey, jadi pernah tak cikgu ajar murid-murid macam mana kita nak bila dia dibahagi ataupun per 10? Perpuluhan lah kan? 1 per 10, okey, adalah sama dengan berapa perpuluhan? Kalau per 10 ada 1 sifar, 1 ni ada 1, ini adalah 1 perpuluhan kan? Okey, jadi kalau bahagi bermaksud perpuluhan ini bergerak ke hadapan. Tapi nombor tak boleh bermula dengan perpuluhan. Jadi sebelum perpuluhan itu kita kena letakkan sifar. Yang ni lah. Okay, jadi saya dah betulkan beberapa murid berkenaan dengan perkara ni. Bermaksud satu senggatan, dia nak minta satu senggatan sekarang ya. Bermaksud satu senggatan ini adalah 0.1 cm. Macam mana dapat 0.1 cm? Sebab semua ni akan menjadikan 1 cm. Jadi 1 cm ni kita bahagikan kepada 10 garisan. Satu garisan akan mendapat 0.1 cm. Yang tu penting untuk murid tahu. Sebab kadang-kadang bila kita nak mengukur, okey, garisan sesuatu objek itu tak semestinya tepat di garisan contoh 6 ni. Kalau dia tepat tak apalah, senanglah kita nak baca. Tapi kalau katakan dia ada lebihan yang kecil tu. Dia pergi dekat yang kecil nombor 2 katakan. Atau nombor 3. Macam mana kita nak tahu berapa yang kecil ni? So kita dah tahu satu yang kecil ni bernilai 0.1. Jadi kalau ada 3 garisan bermaksud 0.3. Jadi 6 campur 0.3 sama dengan 6.3 cm. Yang itu yang kita nak bincang pada hari ini, nak belajar cara kita nak mengukur panjang objek. Okey. Dan dekat sini ya. Okey, kita akan mula. So bila murid dah faham, baru kita boleh masuk ke topik ini. Okey, sebab dekat pembaris yang awak biasa ada, kita biasanya yang ada garisan kecil ni. Cuba lihat dekat garis pembaris sendiri murid-murid semua dekat rumah. Okey. Dari sifar ke ini 1 cm ya. Dalam antara garisan yang panjang ni ada garisan kecil ni, ada berapa garisan kecil? Mesti ada 10 garisan. Okey, 10 garisan adalah bersamaan menjadikan dia 1 cm. Jadi satu garisan atau satu itu senggatan lah ya, adalah bersamaan dengan 0.1 cm. Okey. Contoh, jadi dia kata mesti mula dengan dari kosong.
Jadi letak objek tu, apa-apa objek yang awak nak ukur, hujung objek itu mesti letak di atas sifar. Okey, kemudian hujung, katakan pensel, jangan awak baca dekat kayu sahaja. Sampai dekat dia punya lid tu. Dia punya warna hitam ni untuk menulis tu. Okey, dia punya lid Jadi lid dia ni sampai di sini. Jadi awak garis, okey, dia tepat dekat 12. Jadi kita boleh baca panjang pensel ini 12 cm. Ya? Tu macam tu. Okey, baik. Bila kita lihat daun. Okey, daun. Okey, pun sama. Okey, so letak dari hujung daun tu dekat sifar, dekat hujung belakang ni, baru baca, baru mula baca. Okey, kalau macam ni, okey, dia dekat mana? Hujung ni dekat 6. Tu sebab lebih baik lukis satu garisan lurus. Mesti lurus ya. Mata mesti, okey, mata mesti pandang dia secara bukan meniskus. Kita pandang secara tepat lah. Bukan dari tepi tapi dari atas ya. Untuk yang ni 6 cm. Bagaimana dengan pemadam? Okey. Pemadam kan ada macam ada benda yang tak rata kan. Bila kita padam dekat sini dah kurang. Ambil yang paling hujung. Maksudnya paling panjang antara dalam tu. So macam contoh yang ni, jangan ambil dari sini. Ambil yang dari sini. Okay, so dia mula dengan sifar di sini. Dan yang antara tepi ni dengan tepi ni yang paling panjang. So kita akan ambil tepi ni. Bukan tepi ni. Okay, kita akan ambil yang sebelah ni. Okay. So yang ni tak payah. Okay, yang ni tak nak. Yang ni pun tak nak. Okay, yang ni 2 je. Okay. So baca berapa? Okay, setelah letak sifar sini, yang hujung sini nampak 3 kan? So jadi pemadam adalah 3 cm. Tadi daun ada berapa? 6 cm. Okay, agak mudah bila dah faham. Okay. Alright, dekat sini bagaimanakah cara mengukur yang betul? Okay, lihat ni. Okay, dia nak ukur lebar kertas. Okay, dia letak adakah A, adakah B, adakah C. Okay, tengok dekat sini. Okay, ini bukan cara mengukur yang betul ya, sebab pembaris tu tak lurus. Okay, dia tak selari dengan dia punya hujung sisi kertas tersebut. Kalau nak ukur, mesti dalam keadaan pembaris itu lurus. Ya, jangan bengkang-bengkok. Okey, ataupun jangan sengit-sengit. Okey. B pula. Okey, jadi sini tak betul ya. Tak betul cara dia. Okey. Bagaimana dengan B? Okey, ini tak betul. Salah. Bagaimana dengan B? Adakah dia bermula dengan sifar? Okey, untuk pembaris ni dia tak tunjuk sifar. Tadi murid boleh tahu tak mana sifar? Adakah sifar tu di sini? Adakah sifar tu di sini? Atau saya guna pen warna lain pula. Merah ataupun biru. Okey. Kalau dia tak ada meletakkan sifar tu, biasanya dia gantikan dengan dia letakkan unit tu di situ. Okey, so dekat unit tu, dekat hujung ni tak ada nombor. Tapi dia ada unit. Jadi maksudnya yang tu lah mulanya sifar. Ya. Dekat sini adalah sifar. So yang ni adalah sifar. Betul tak yang B ni? Okey, betul. Bagaimana dengan A? Adakah A betul? Tengok tu, dia letak dekat hujung pembaris kan? Yang mana tak ada nombor juga. Tapi dia tak ada senggatan. Okey, melainkan dia memang tak ada letak senggatan kat sini. Okey, apa sebelum senggatan tu tak ada makna. Okey, patutnya garisan yang ni pun diambil kira sebagai permulaan. Jadi C tu A ni pun salah. Okey, cara A tu salah, tak betul. Okey. Baik. Okey, nombor 3. Baik.
Ini kita menggunakan pita pengukur. Okey. Okay. Kadang-kadang bila kita nak mengukur untuk gunakan pita ni, dia tak ada sifar. Tapi dia ada besi ya, buckle dekat sini. Kalau pergi pinjam dekat mak, kalau ada mak ada pita pengukur kat rumah, cuba cek. Ya, biasanya ni adalah besi. Besi dia tu untuk memegang pita tu lah. Tapi, okey, dekat hujung besi ni lah dia bermula dengan sifar. Okey, bermula sifar tu dekat sini. Yang ni lah dia. So bila nak letak kita nak ukur pintu, jangan masukkan sekali dengan engsel dia, yang engsel untuk pintu tu hanya di kawasan berkayu sahaja. Okey, sama juga bila kita nak hujung pun, jangan hujung sampai sini kita nak buat. Okey, sampai hujung kayu tersebut, iaitu sampai 128. Jadi lebar pintu kelas ialah 128 cm. Okey. Okey. B. Okey, yang ni menggunakan pita pengukur, okey, yang jenis ada besi tu. Ini ni biasanya untuk orang-orang yang buat rumah, ya. Memang kerja yang berat lah, okey, sebab tu dia dalam bentuk besi ya. Tak mudah rosak. Okey. Sama juga, dekat sini pun sama, dia ada besi. So mula kalau dia nak ukur panjang lukisan, okey. Jadi dia letakkan yang besi tu dekat hujung sekali. Besi itulah permulaan sifar. Okey, tarik sampai hujung ni. So hujung ni dia letak, okey, ada atas, ada bawah. Nampak tak tu? Okey, jadi kalau kita lihat ada yang bahagian atas tu yang kita tak tahu nak baca, okey, mungkin sebab dia dalam bentuk unit yang lain. Jadi murid kena pastikan, murid pertama sekali kena cari unit dia. Unit mana yang ada? Okey, pertama dah tahu mesti mula dengan sifar kan? Lepas tu yang kedua murid kena tahu hujung tu, okey, unit apa? Atas ke bawah? Okey? Jadi katakanlah awak nak atas. Awak kena tengoklah unit apa yang atas ni. Sentimeter ke? Okey, ataupun inci ke? Kaki ke? Okey, yang bawah ni meter. Jadi kita ambil yang tu. Jadi kita lihat dia tepat dekat 2 meter. Jadi panjang lukisan ialah 2 meter. Baik, cuba ukur objek lain pula. Okey, untuk yang ni panjang bingkai. Okey, berapa? Berapa panjang bingkai ni? Dia dah mula dekat besi sini sampai sini. Berapa murid-murid? Okay, dia dah zoomkan besar-besar. Dia tepat pada 1 meter. Jadi kalau murid-murid ada dekat rumah TV, okay, atau nak ukur panjang meja makan, panjang pintu rumah, panjang tingkap rumah awak pun boleh. Okey, penting, apa yang penting murid kena boleh minta pinjam pembaris atau pita pengukur dari ibu. Ya, sebab kalau pembaris yang biasa kita tu tak panjang sangat kan, tapi masih boleh guna untuk objek-objek yang kecil. Okey, mungkin kalau ada pembaris sahaja di rumah, tak ada pita pengukur, murid boleh ukur, okey, panjang kasut awak. Pastikan awak tahu dari mana mula nak ukur. Okey. Lepas tu murid ambillah gambar. Murid ambil gambar bagaimana murid nak mengukur panjang kasut sekolah awak. Okey, pastikan tapak kasut tu dah bersih lah ya. Mula dengan melukis tapak kasut. Okey, saya nak tunjuk sikit. Bila awak dah ada contoh lah kasut tapak kasut. Okey. Okey. Awak lukis dulu di atas kertas. Awak tahu dah letak tapak kasut awak tu dan lukis di atas kertas. Okey, katakan ini tapak kasut cikgu. Okey, tapak kasut ya. Saya dah letak kasut tu, kemudian saya ikut dia punya luaran. Okey. So saya lukis, saya dapat macam ni. Lepas tu murid boleh gunakan dan lukis atas kertas, ambil pembaris, okey, dan buat satu garisan lurus. Okey, contohnya saya ambil ni. Okey, saya akan macam mana saya nak kejap ya.
Apa dia? Sengit. Ya. Oh, okey. Okay. So, sekarang saya gunakan pembaris ini. Okey. Cikgu Stella pun ada pembaris tau. Okey, cuba Okey, cikgu cuba. Okey, so yang ni dah lurus ke? Okey, dah. Okey, saya akan tandakan dekat ujung dulu. Okey, saya akan tanda dekat ujung. Okey, katakan saya nak ambil warna lain lah supaya saya nak bezakan kan. Okey, warna merah. Okey, saya tandakan. Maksudnya ini saya akan mulakan dengan garisan saya nanti. Okay, kemudian saya akan bawa turun. Bawah paling puncak ataupun paling hujung sekali. Saya tak nak ambil dekat sini, saya tak nak mana-mana. Yang mana yang paling hujung? Paling hujung dengar tu paling hujung saya akan buat garisan. Okey. Alright. Lepas tu saya kena pastikan pembaris saya lurus. Betul tak tadi saya kata? Okey, so saya kena pastikan pembaris saya lurus. Jadi, saya akan letakkan pembaris saya mesti lurus. Kan bila saya lukis ni macam sengit kan? Okey, tapi tak apa. Pembaris saya kena lurus. Tak kisahlah benda tu terbalik. Sengit ke, objek tu sengit ke. Pembaris saya kena lurus. Okey. Okey. Pembaris murid kena lurus. Okey. Okey, lurus dah kan? Okey. Kemudian saya akan lihat, okey, untuk pembaris cikgu ni dia tak ada sifar tau. Tapi biasanya, okey, yang panjang ni, okey, saya boleh jadikan dia sebagai sifar. Okey, tak apalah saya mula dengan sifar ni. Kemudian saya tahu selepas sifar ni, okey, yang panjang yang sama dengan dia adalah yang ni, betul tak? Okey, yang ni. Ini adalah 1. Lepas tu, ini adalah yang panjang yang tebal tu. Ini 1, ini 2. Murid kena tahu dah. Okey, kemudian kena tahu senggatan dia lah. Soal ni 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. So, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 senggatan sama dengan 1, katakan. Tapi ini saya tak tahu dia punya ukuran ni sentimeter ke tak. Tapi yang cikgu nak maksudkan, murid kena tahu senggatan tu kat mana. Berapa satu senggatan. So, saya dah tunjuk tadi, kalau pembaris biasa, kalau ada 10 garisan tu, maksudnya satu garisan sifar perpuluhan 1. Jadi, bacalah kat mana. Sebab sini tak ada nombor. Saya kurang yakin nak baca sebab ini pun 8 pelik sikit macam tu. So, itu cara kita nak ukur. Kita kena pastikan pembaris kita ni lurus. Okey. Dan murid juga boleh buat garisan lurus untuk memastikan lurus tak garisan saya ni. Okey, lurus macam ni. Okey, betul. Okey, jadi baru kira. Okey, dari sini sifar, sini berapa? Okey. Dan unit dia apa? Sentimeter. Okey, murid boleh gunakan untuk mengukur kasut. Okey, boleh juga murid ukur panjang. Okey, so saya akan buat satu assignment awak. Okey, cuba ukur panjang kasut. Okey, panjang meja belajar. Meja belajar murid di rumah. Okey. Panjang dia Okey, jangan meja makan. Meja makan sangat panjang. Meja belajar saja. Okey, kalau lepas tu boleh ukur buku, panjang buku aktiviti. Okey. Mana ni panjang? Panjang kalau meja belajar ni, kalau kasut saya dah tunjuk dia punya panjang tu. Okey. Kalau meja belajar, meja belajar kan kadang-kadang meja macam ni kan. Panjang dia, awak boleh ukur macam ni. Ini panjang dia. Buku aktiviti pun sama. Panjang dia yang macam ni. So ada 3 benda lah. So murid boleh buat di rumah sebagai eksperimen awak dan ambil gambar macam mana awak ukur.
Okey, so kasut, meja belajar dan buku aktiviti. Okey, itu nombor 1. Okey, nombor 2. Ini saya lukis garis lurus. Yang ni lah yang cikgu kata tadi. Okey, awak juga boleh melukis garisan. Okey, maksudnya katakan awak nak lukis 30 cm. Okey, mula dengan sifar, tandakan titik pada sifar dan pada 30. Kemudian sambung 2 titik itu. Tapi mesti dalam bentuk membaris awak tu mesti lurus, ya. Garis lurus kan. Jadi jangan bengkang-bengkok. Okey, kalau nak 1 meter, ambil pembaris panjang ni, mulakan dari hujung pembaris. Okey, dan titik ke 100. Okey, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi 100 cm tu bersamaan dengan 1 meter. Ini 1 meter bersamaan juga dengan 100 cm. Okey, itu sebab dia awak tanda dari sifar ke 100, ya. Ini dia suruh lukis apa tu? Garis lurus untuk sikat. Lukis panjang sebatang sikat sebagai garis lurus di atas kertas. Lepas tu ukur panjangnya. Okay, kalau ada murid-murid yang tak dapat tepat, cikgu dah ajar kan, satu senggatan yang kecil tu bernilai 0.1. Kalau ada 5, bermaksud 0.5. Kalau ada 8, bermaksud 0.8. Okay. Nyatakan panjang sebatang pen. Okay, berapa ni? Okay, nanti cikgu akan tanya dalam soalan kuis. Okay, seterusnya kita akan mengukur berat. Okay. Pada soalan yang lepas, murid juga ada membuat kesilapan di soalan ini. Saya nak tunjuk ya. Yang ni. Saya nak tunjuk yang ni sebab ramai murid yang buat padanan yang salah. Dan saya faham, mungkin murid tak faham lagi macam mana kita nak lihat senggatan tu. Mari cikgu terangkan macam mana kita nak ukur senggatan. Lihat dekat buku teks. Kalau ada buku teks, lihat muka surat berapa ni? 62. Murid-murid untuk penimbang. Penimbang ni kadang-kadang dia berbeza-beza. Sebab untuk berat, kita ada 2 unit kan? 1 gram, 1 kilogram. Jadi mula-mula lihat penimbang tu, tengok dulu apa dia punya unit. Macam ni gram. Maksudnya nombor-nombor tu dalam keadaan gram. Ada yang dalam kilogram. Maksudnya nombor-nombor ni adalah 1 kilogram, 2 kilogram sampai 10 kilogram. Yang ni 100 gram, 200 gram. Jadi, murid kena tahu, jarum penimbang ni mesti berada di kosong, sifar, ya. Dan setiap senggatan tu, kalau naiklah macam ni, dia dah tulis dah setiap senggatan tu 50. Bermaksud setiap senggatan 50 lah. 50, lepas tu 50 lagi. 50, 100. 100 tambah 50, 150. Ini mudah nak lihat kan? Yang ni sifar ke 100. Maksudnya satu senggatan 100 gram. Ini sifar ke 100 juga. 100 gram. So, setiap senggatan adalah 100 apa? Unit dia lah. Sebab tak boleh lah kata 100 je. 100 gram. Sebab berat ada 2 unit, ya. Yang ni pula, apa dia punya setiap senggatan berapa nilai dia? 1 kilogram. Berbalik pada soalan buku aktiviti yang tadi. Padankan nilai satu senggatan. Sama juga. So, dekat A ni. Tengok dekat ni adalah kilogram kan? Dan setiap daripada sifar ke senggatan yang nombor 1 ni, maksudnya satu senggatan lah. Dia tak ada senggatan yang kecil-kecil tu ya. Dia ada senggatan besar-besar je. Yang panjang-panjang je. Senang. Tapi berapa nilai dia? Ada murid kata 10 kilogram. Tak ada. Sebab dekat sini dari sifar next garisan yang seterusnya mula dengan 1. Maksud 1 kilogram. Ya. Yang ni pula nilai dia gram. Daripada sifar nombor dia ke kanan ya, jangan ambil ke kiri.
Jadi, nombor seterusnya adalah 100. Bermaksud satu senggatan 100 gram. Yang ketiga pula sifar dan seterusnya, senggatan seterusnya 20. Bermaksud 20 gram. Okey, yang ni ada beza sikit. Dia mula dari bawah. Okey, tapi murid kena tahulah nombor itu di mana arah dia. Untuk apa tu? Untuk menaik. Dia ikut dari kiri ke kanan. Okey, arah jam juga kan? Okey, sama. So, dari sifar ke 10 dan unit dia kilogram. Okey, yang ni 10 kilogram. Okey, ramai murid yang agak lemah bahagian sini. Itu sebab cikgu terangkan. Okey, dah tahu macam tu sebab bila kita nak ukur nanti, bila kita nak mengukur nanti, nak timbang, dekat sini kita nak lihat lah, dia punya unit, kemudian dia punya senggatan setiap. Contoh yang ni, satu senggatan 100. Jadi kalau dia tepat dekat nombor tak apa, 800. Kalau dia tak tepat, susah. Dekat sini, kilogram. Dia berada dekat nombor 2. Jadi 2 kilogram. Okey? Baik, itu untuk berat. Okey, tak ada masalah sangat. Baik, untuk mengukur cecair. Okey. Isi padu cecair. Okey. Sama juga macam cecair pula, dia ada 2 unit kan. Okey, bika ni berbeza-beza saiz juga. Ada bika yang menggunakan ml. Ada bika yang menggunakan unit. Okey, dia tak ada cakap unit lain. Tapi ada liter ya, unit liter. Okey, baik. Okey, ini bika 100 ml. Kenapa? Okey, setiap senggatan, maksudnya bika ni maksimum dia 100. Ini bika 100 ml. Maksudnya bika ni maksimum dia 100. Okey, tapi setiap senggatan ialah 20. Dia kalau isi padu ataupun untuk bika, nombor paling kecil di bawah. Okey, dia tak ada sampai bawah sekali macam ni sebab dia tahu bawah sekali ni mula dengan sifar kan. So dia akan mula dekat tengah, naik sikit lah, dalam 20. Okey, jadi satu senggatan 20, dua senggatan 40, naik 20 lah. Ini 20 tambah 20, maksudnya dari sini ke sini 20, sifar ke 20. Sifar tu maksudnya tak ada cecair lah, kosong. Bika yang kosong 20 tambah 40, 60. 60 tambah 20, 80. 80 tambah 20, 100. Bermaksud setiap ni penambahan 20. Ini bika 250 ml. Maksudnya maksimum bacaan dia 250. Kalau lebih daripada 250, dia tak boleh baca. Sebab dia tak ada garisan. Okey. Apakah nilai setiap senggatan? Berapa? Siapa tahu? Okey, satu senggatan ada berapa? Okey, seperti yang saya kata tadi, bawah sekali ni kosong sifar. Jadi senggatan yang pertama yang macam ni. 50. Okey, ini silinder penyukat 100. Okey, ini bika ni macam besar sikit. Yang ni yang kecil. Kita panggil sebagai silinder penyukat. Okey, dalam sains kita dah belajar juga. Okey, jadi 100 ml. Maksudnya maksimum dia 100. Setiap senggatan. Tengok dekat bawah sekali. Okey, satu garisan ada berapa? 10. Memang kalau cecair dia tak ada mula dengan sifar Tapi maksudnya kalau tak ada kosong tu kosong lah sifar. Okey, ini silinder penyukat 1 liter. Nampak 1 liter? Kenapa 1 liter? Sebab dekat sini 1000 ml. 1000 ml bersama dengan 1 liter. Ya? Itu maksimum dia 1 liter je lah. Setiap senggatan, tengok senggatan ni, berapa ni? Berapa beza dia? 200 tolak 100 atau 100 ke 200. Berapa dia kena tambah? 100 ml. Okey, itu murid kena faham setiap senggatan. Okey, jadi bila kita nak ukur, biasanya kalau ada ubat ataupun cecair, vitamin, dia akan berserta dengan penyukat dia kan? Okey. Jadi, dari bawah. Kalau cecair ni memang mula dari bawah ke atas. Dia tak ada atas ke bawah.
Adik perlu ambil 10 ml vitamin setiap hari. Jadi mula dari sini naik ke 10. Okey, itu cara kita nak ukur. Kalau nak dia 500, maksudnya dia kena tuang dari ni dia akan masuk bawah dan naik semula ukuran ke atas. Lihat isi padu cecair pada aras mata. Yang ni kena tahu Jangan ukur dari mana? Dari atas, mata tu dekat atas masa nak menuang tu. Tuang sikit-sikit, kemudian mata kena ini dia kata meniskus ni mata ni kena selari lah. Okey, dekat bika tu. Tak boleh melalui atas. Contoh mata ni, kita lihat mata ni Okey, ini mata. Kita lihat macam ni. Okey, tak boleh. Okey, bacaan kita tak tepat. Okey, contoh ni, lihat isi padu cecair pada aras mata. Susu ni 200 ml. So, dia tundukkan badan dia. Murid ni tundukkan sedikit badan dia. Okey, jadi kena pastikan bila kita nak ambil ubat ni, kena ambil ubat tepat-tepat, jangan lebih. Okey, sebab dia ada komplikasi jangan ambil yang lebih. Okey, contoh dia nak 1 liter cecair. 1 liter cecair adalah bersama dengan 1000 ml. Tengok murid ni dia gunakan bekas yang ada 1000 ml. Bermaksud dia nak 1 liter lah. Kalau dia nak 2 liter, dia ambil 2 bekas. Okey? Kalau nak 3 liter, 3 bekas yang sama yang 1000 ml. Okey, sebab kalau 2000 ml bersamaan dengan 2 liter, ya. Okey. 2 liter susu diisi ke dalam 2 bekas seperti gambar. Berapa isi padu susu dalam setiap bekas? Okey. 2 liter susu diisi ke dalam 2 bekas seperti gambar. Okay, kalau dia ada 2 liter, kita nak masukkan dalam bekas ni. Okay, berapa isi padu susu dalam setiap bekas yang kita boleh masukkan? Okay, fikir. Sama ada masukkan semua dalam bekas A ataupun awak kena masukkan sedikit dekat bekas A dan separuh lagi dekat bekas B. Okay, jadi murid boleh secara kreatif macam mana jadikan 2 bekas ini sama dengan 2 liter. Okey, kalau awak masukkan semua dekat A ni maksudnya lebih dah 2 liter kan. Maksudnya 2 liter pun cukup untuk A. B dah tak ada dah untuk B. Tapi dia tak nak. Dia nak murid kena masukkan juga ke dalam 2 bekas. Maksudnya A masuk, B pun masuk. Berapa bilangan setiap bekas tu terpulang. Dia tak ada kata mesti sama rata. Jauh terpulang pada murid. Okey, so itu sahaja pengajaran pada hari ini. Cikgu Stella minta murid yang tadi tu. Cuba ukur dekat rumah. Cuba buatlah kasut, panjang kasut, meja belajar, buku aktiviti. Kalau ada penimbang di rumah pun boleh buat. Buatlah timbanglah apa-apa buah ke. Cuba baca dan ambil gambar. Ambil video pun boleh dan hantar pada Cikgu Stella. Dan juga kalau ada bekas-bekas yang ada penyukatnya, ada garisan untuk menyukat tu, cuba ukur jus lepas tu cuba ukur minyak. Tapi minta kebenaran ibu bapa lah. Minta kebenaran ibu nak gunakan penyukat. Kadang-kadang kalau ada ibu bapa yang ada buat kek dekat rumah tu, dia ada penyukat untuk cecair, nak ukur air, nak ukur susu kan, nak buat kek kan, mesti betul, mesti tepat. So, boleh pinjam dan cuba ukur sendiri. Belajar untuk ukur. Kalau tak nak susu, takut membazir, guna air pun boleh. Cuma nak lebih seronok, warnakan air tersebut. Jadi boleh nampak air tu, lain warna, nampak menarik. Murid boleh bereksperimen di rumah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana belajar dari rumah. Dan jangan lupa jawab soalan kuis cikgu. Dan murid juga dah boleh buat buku aktiviti anda di muka surat. Nanti cikgu letak dekat ni, iaitu 126.
Kemudian 130. Kemudian 133. Okey. Cuma 126 tu ada perubahan sedikit lah. So, dia suruh ukur panjang papan tulis, lebar pintu kelas tu tak payah dah. Okey. Murid boleh cuba gantikan dengan objek yang lain di rumah. Okey. Yang mana yang adalah contoh lebar pintu rumah. Lebar meja murid. Meja belajar. Lebar tingkap rumah. Panjang tali skip. Kalau tak ada tali skip, ambil lah tali pinggang. Papan tulis. Kalau tak ada papan tulis, ambil buku aktiviti. Boleh tukar Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana mendengar video saya. Okey, bye. Jumpa lagi.